Sri Andalas, Kelang, Selangor. Lokasi orang ramai berniaga gerai makanan. Antara peniaga makanan berkonsep wagon ini adalah Nik Badrul Hisham Nik Mustafa. Dia insan luar biasa. Walaupun mempunyai penyakit kronik, dia tetap berusaha demi kesinambungan kehidupan. Terima kasih ya. Okey, minggu ni kita bukan nak bercerita mengenai makanan, tetapi sebenarnya mengenai perjalanan kehidupan pesakit thalassemia. Nick's Kitchen Studio, Bandar Botanik, Kelang. Ia juga milik Nik Badrul. Walaupun dari segi luaran, Nick kelihatan normal dan lincah menguruskan perniagaannya, dia sebenarnya adalah seorang pesakit thalassemia yang serius. Dia yang kini berusia 36 tahun dikenal pasti mempunyai penyakit tersebut pada usia 18 bulan. Masa baby tu demam, masa ada jaundice kan. So ulang-alik lah pergi hospital. Masa mula-mula memang tak dapat tahu penyakit dia siapa. Dan bila dapat tahu memang confirm thalassemia major. Jadi sejak 18 bulan kena lah buat rawatan blood transfusion setiap bulan. Sampai sekarang. Dan pada masa sama juga maka buatlah ubat macam folic acid dan sebagainya. Dan juga ubat untuk pemikiran zat besi. Di Semenyih, Selangor, sepasang suami isteri dikategori pembawa thalassemia, manakala anak pertama dan kedua kembar mereka adalah pesakit thalassemia serius, yang anak ketiga pula pembawa thalassemia. Kembar bernama Muhammad Faris Muhammad Nasir dan Muhammad Farhan Muhammad Nasir ini dikenal pasti mengidap penyakit thalassemia serius pada umur setahun. Waktu yang sebelum tahu dia ada thalassemia, dia punya perkembangan memang macam agak terbantuk lah. Sepatutnya macam baby umur 7 bulan, 8 bulan dah pandai merangkak. Tapi dia umur setahun sebulan pun dia tak pandai merangkak lagi. Tapi lepas dapat tahu dia ada thalassemia, kita dapatkan rawatan dan kita ikut semua rawatan yang hospital bagi. So Alhamdulillah tak sampai 4 bulan kita transfusi darah, terus dia dah perkembangan dia tu tiba-tiba cepat. Dia terus boleh jalan, dia terus selera makan, dia dah jadi macam orang normal. Menyentuh mengenai rawatan transfusi darah dan ubat-ubatan bagi penyakit thalassemia, Nik Badrul memberitahu bahawa ia melibatkan kos yang tinggi. Sebelum ni saya buat rawatan di hospital swasta. Jadi hospital swasta lebih kurang 1 bulan tu average secara purata kita kena keluarkan duit sebanyak 1,500 ke atas. Setelah saya pergi ke rawatan di daycare hospital Tunku Abdul Rahimah, jadi rawatan tu memang agak ni lah berpatutan lah dia dapat rawatan yang sempurna. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur HWKKL. Ia adalah sebahagian daripada kompleks Hospital Kuala Lumpur HKL. Di sini terdapat seorang pakar penyakit thalassemia bernama Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim. Dia adalah pakar penelitian dan ketua Jabatan Pediatrik HWKKL. Jadi bagi mereka yang thalassemia teruk ni, tanpa menerima transfusi darah, paras hemoglobin dia akan mencapai kadang-kadang 2 dan sebagainya. Jadi paras hemoglobin darah yang biasa lebih kurang 14 ke 16. Jadi paras hemoglobin yang rendah ni tak boleh tahan lama lah. Maknanya dalam berapa bulan dia akan meninggal dunia. Jadi akibat daripada keadaan anemia yang teruk ni, mereka memang perlu mendapat transfusi darah sepanjang hayat lah. Setiap pint darah yang diterima akan juga membawa lebih kurang 250 mg zat besi. Selalunya zat besi ini berkumpul di organ-organ penting badan seperti hati, jantung dan juga hati. Jadi bila meningkat usia lebih kurang belasan tahun, selalunya organ yang dah berkumpul
berkumpul dengan zat besi ini tidak dapat tahan lama, dia rosak. Bila kita beri darah yang berterusan, kita perlu juga bagi ubat yang dapat menyingkirkan zat besi yang berlebihan ini dalam darah. Bagi Matron Rosmaini Rahim, pengalaman menjaga pesakit kanak-kanak thalassemia meninggalkan kesan mendalam terhadap dirinya. Saya itu dia memang pada awalnya ikut rawatan seperti biasa, tapi tiba-tiba kakaknya meninggal dunia. Lepas tu dia jadi putus asa, memang tak datang appointment, ambil ubat untuk suka apa semua tu. Lepas tu Fitriah Abdul Aziz, ibu kepada pasangan kembar Faris dan Farhan ini, akan sentiasa memastikan anak-anaknya ini mengambil ubat penyingkiran zat besi menepati waktunya, iaitu setiap malam sebelum tidur. Faris dan Farhan mula mengambil ubat ini ketika umur 2 tahun selepas setahun menjalani transfusi darah. Menurut Fitriah, pada mulanya agak sukar bagi anak kembarnya ini meminum ubat tersebut. Selepas lama dipujuk, barulah mereka dapat menerimanya. Situasi yang sama juga dilalui unit patrol. Dia perlu sentiasa mengambil ubat penyingkiran zat besi. Tetapi bagi kesnya, dia perlu mengambilnya melalui suntikan berbanding setengah pesakit yang hanya mengambil dalam bentuk pil. Atau kini terdapat cara yang lebih mudah untuk penyingkiran zat besi berlebihan, iaitu dengan pengambilan ubat secara oral dalam bentuk minuman. Saya dah berhenti buat injection, tapi bila doktor nasihatkan balik sebab zat besi saya tu dah tinggi, dah sampai macam 7,000 dia punya bacaan, kiraan dia. Jadi saya perlukan semula untuk buat injection tu. So saya buat injection tu untuk penyingkiran zat besi tu setiap 2 hari sekali. Menurut Nick, dia mengambil suntikan ini selang sehari, iaitu pada waktu malam apabila hendak tidur. Dia akan mengambil suntikan ini dan membiarkannya sehingga pagi sambil tidur. Ini kerana suntikan ini mengambil masa 10 jam supaya ubat tersebut dapat menyerap dengan baik ke tubuhnya. Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur bagaikan tempat persinggahan rutin bulanan bagi pasangan suami isteri Muhammad Nasir Yunus dan Fitriah Abdul Aziz bersama anak kembar mereka. Setiap bulan, pasangan kembar Faris dan Farhan akan mendapatkan rawatan transfusi darah di sini. transfusi darah ni kalau ikutkan dia sepanjang hayat. Sepanjang hayat selagi dia tak jumpa penderma sumsum tulang lah yang sepadan. Setakat ini, pasangan kembar ini masih belum menemui penderma sumsum tulang yang bersesuaian. Kita ambil sumsum tulang yang tidak berpenyakit, kita gantikan dengan sumsum tulang yang berpenyakit. Sebab pesakit thalassemia ni kan dia tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal. Jadi sel darah merah ni dibentuk oleh sumsum tulang. Di Malaysia kita dah mulakan rawatan ni sejak tahun 87. Dan di hospital baru ni kita ada 16 bilik pengasingan khas untuk betul mereka menerima rawatan pembinaan sumsum tulang. Menurut Fitriah, dia dan suaminya tidak menyedari bahawa mereka adalah pembawa thalassemia sehingga selepas Faris dan Farhan dikenal pasti mengidap penyakit thalassemia. Mereka turut menjalani ujian barulah mereka mengetahuinya. Biasanya pasangan suami isteri sebagai pembawa thalassemia akan mempunyai peratusan anak yang mengidap penyakit thalassemia serius adalah tinggi. Walaupun Faris dan Farhan kelihatan aktif sepanjang masa, tetapi apabila tiba waktu berhadapan dengan jarum, mereka akan terdiam seketika. Timbul dah berat dia. Start transfusi darah rawatan dia waktu dia kecil lagi, so dia baru umur setahun lebih. So agak susah jugalah sebab
sampel darah, nak pasang jarum, dia akan meronta-ronta lah. So kita pun rasa kesian. Kadang-kadang tak sampai hati nak tengok setiap bulan kena cucuk jarum. Tapi alhamdulillah sejak dah umur 3 tahun lebih, so dia mungkin tak tahulah, mungkin semangat dia kuat ke, macam faham lah yang dia perlukan rawatan tu. Faris dan Farhan perlu sentiasa menjalani rawatan yang rapi bagi memastikan mereka dapat hidup seperti orang normal. Pesakit yang akan memulakan pengambilan ubat zat besi ni akan berjumpa dengan saya, dan saya akan mengajar pesakit-pesakit macam mana cara pengambilan yang betul, waktu yang betul. Lepas tu apa yang mereka perlu ambil tindakan sekiranya mereka ambil ubat ni ada kesan sampingan. Mengikut pengalaman saya, pesakit thalassemia ni sangat-sangat penting untuk mengikut peraturan yang doktor tentukan. Contohnya tentang pengambilan ubat-ubatan, temu janji, supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang normal seperti orang lain. Jadi di seluruh negara ni yang paling tinggi di Sabah. Dia punya kadar pembawa thalassemia itu tinggi. Kalau dalam peratusan je lah, kalau di Semenanjung 1 dalam 20, tapi di Sabah adalah 1 dalam 10. Aku